What up, gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimis Converto. Alright guys, dalam video kali ni aku nak share sikit some speculation on what will happen in the next chapter 1041. Since minggu ni manga bercuti, so this will be a prediction video lah untuk apa akan berlaku dalam chapter 1041 nanti. So mungkin korang kenal dengan seorang YouTuber One Piece teori dari Jepun ni kan? Yes, Mr. Yuderon. Sebelum ni kita disajikan dengan satu teori gempak dari dia menerusi channel Ohara. So aku ada tengok video-video dia menggunakan YouTube Translate. Although mungkin terdapat sedikit sebanyak kesilapan dalam terjemahan, but aku still faham apa yang dia cuba sampaikan. So the reason aku nak sampaikan kepada korang this teori adalah sebab aku sangat-sangat astonished ataupun takjub dengan macam mana dia decipher what will happen in the next chapter hanya dengan melihat nombor chapter tersebut. So menurut Yuderon, pada pendapat dia personally, Oda memiliki 3 kaedah dalam menulis jalan cerita siri One Piece dia, which is yang pertama adalah two sides of the same coin, yang kedua pun and word plays. So kat sinilah bagaimana dia predict what will happen in the next chapter melalui tajuk chapter tersebut berpandukan what happened in the previous chapter. Dan yang ketiga adalah simbol. So dalam video kali ni aku akan sampaikan kepada korang what will happen in the next chapter 1041 berdasarkan pendapat Yuderon melalui kaedah kedua Oda, which is pun and word plays. So jom, let's proceed with the content. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur ada yang enak. Anak-anakku yang pintar ini mama buatkan. Jujur ada yang enak. So dalam videonya Yuderon telah memberikan 6 teori berkaitan nombor 1041 ni. Dan dari teori-teori nombor dia tu memang pada aku sangat-sangat menarik dan relevan to happen in the upcoming chapter 1041. Alright, jom let's head to teori bernombor number 1. Jin Sui, dengan Jin mewakili nombor 10 dan Sui mewakili nombor 41. Jadi dari terjemahan ini bermaksud exhaustion ataupun kepenatan. So sebagaimana yang kita boleh tengok dalam chapter-chapter sebelum ni, banyak kemenangan telah pun dicatatkan. So dalam chapter 1041 nanti akan menunjukkan, berkemungkinan menunjukkan wajah-wajah kepenatan setiap fighter aliansi Mugiwara dengan Sanji-nya, Zoro-nya, Kid Law dan beberapa lagi karakter. So maybe juga Oda akan menceritakan terlebih dahulu berkenaan fighter-fighter yang lain yang telah pun menang. Maybe ehwal mereka-mereka yang disangka mati, macam Ashura Doji yang telah dibom oleh Oden palsu, Kinemon yang telah diserang brutally oleh Kaido Kikunojo yang telah banyak kehilangan darah sebelum ini, bermula dari kehilangan tangannya kemudian ditikam oleh Kanjuro, dan juga our favorite character Zoro yang telah berlumuran darah dan terjunam ke bawah sebaik sahaja letupan besar di Onigashima berlaku. Okey, teori bernombor 2 adalah Ju Sui. Ju mewakili 10 dan Sui mewakili 41 yang bermaksud incoming water atau air yang sedang mara. Atau Ju Sui juga boleh dimaksudkan sebagai entering water atau masuk ke dalam air. So mungkin perkara ini merujuk kepada pertarungan antara Fukurokuju dengan Raizo yang mana kita dapat lihat dalam chapter 1040. Ketika Big Mom sedang berjatuhan, kita dapat melihat seolah-olah Fukurokuju telah pun kalah, dan kita dapat melihat yang Fukurokuju sedang minta air. So mungkin juga dalam chapter 1040 nanti akan menceritakan keputusan perlawanan antara Raizo dengan Fukurokuju, atau boleh jadi juga entering water masuk air merujuk kepada Big Mom. Sebab kalau kita boleh tengok dari peta warna kat sini, mungkin tusukan Law sebelum ini berdekatan dengan canal ataupun laluan tersembunyi di bawah air terjun ke Mogura port di sini kan. So dengan itu ia akan membuatkan Big Mom dengan tenaga dia yang masih tersisa mampu untuk merangkak keluar dan masuk ke laluan tersembunyi tersebut dan membuatkan dia terjatuh ke dalam air, entering the water. I don't know, this is just my wild speculation. Entering water, masuk air. Mungkin juga Big Mom dia hilang dia punya pedoman hidup dia macam sebelum ni. Dia hilang akal, entering water kan. Okey, teori bernombor 3 dengan meletakkan kosong di depan menjadi Otoshi Ireru. Otoshi Ireru bermaksud deceive.
fitnah dalam bahasa Melayu atau penipuan. So Euderon menspekulasikan mungkin deceive atau penipuan ini juga masih lagi merujuk kepada perlawanan antara Fukurokuju dengan Raizo. So penipuan di sini bermaksud berkemungkinan the reason why kita boleh tengok yang Raizo sedikit pun tidak merasa sakit ketika sedang dibakar api itu adalah disebabkan Raizo sebenarnya menggunakan teknik ninja sama macam Naruto selalu guna, which is Kagebushi no Jutsu. Jadi ketika Fukurokuju ingat yang sedang membakar tubuh Raizo, sebenarnya dia hanya membakar bayangan Raizo sahaja dan tubuh asal Raizo sebenarnya berada di tempat lain. So untuk ini aku rasa sangat-sangat menarik sebab aku tak terfikir pula ke situ kan. Dan kalau betul lah Raizo menggunakan teknik Kagebunshin, memang cerdik banyak si Raizo ni. Okey, teori bernombor 4 adalah De Sui. De mewakili nombor 10 dan Sui mewakili nombor 41 yang bermaksud drunk ataupun mabuk. So dengan ini hanya satu sahaja orang yang sedang sedarkan diri yang suka Yamseng mabuk, which is Kaido. Kalau Zoro kita dah boleh tengok dalam chapter sebelum ni dah hampir terperosot ke bawah. So adakah dalam chapter 1041 ini Kaido sekali lagi akan menggunakan teknik kungfu mabuk dia? Sebab kalau kita boleh tengok dalam perlawanan antara Luffy dengan Kaido, kungfu mabuk Kaido tu banyak juga membantu dalam serangan-serangan Kaido tu kan. Cuma disebabkan hantukan yang kuat Luffy kepada Kaido membuatkan Kaido hilang dia punya mabuk. So adakah kali ini Kaido akan meminum lebih banyak sake supaya dia boleh masuk ke dalam mode ultimate drunk? Sama-samalah kita nantikan. Okey, teori bernombor 5 adalah Tou Shinyi. Tou mewakili nombor 10 dan Shinyi mewakili nombor 41 yang bermaksud the true intention of asking atau maksud sebenar dari soalannya. So dalam chapter sebelum ini kita boleh melihat Momo mendedahkan kepada Yamato berkenaan kedatangan Zunisha ke Wano, dan Momo mendedahkan bahawa Zunisha adalah gajah yang disebutkan Oden di dalam jurnalnya, dan Momo juga mendedahkan perkaitan antara Joy Boy dengan Zunisha. So Euderon mengatakan bahawa berkemungkinan juga Tou Shinyi itu bermaksud the true intention atau sebab sebenar kedatangan Zunisha ke Wano at this time. So maybe dalam chapter 1041 ni nanti Oda akan menceritakan berkenaan mengapa Zunisha datang ke Wano. I mean, kenapa sekarang baru Zunisha datang ke Wano dan kenapa tidak sebelum ini. Okey, teori bernombor 6 adalah Jushi. Ju mewakili nombor 10 dan Shi mewakili nombor 41 yang bermaksud juicy ataupun berjus. Atau menurut Euderon, sekiranya satu diletak di hadapan, ia juga berbunyi Jushi no Hito atau lelaki berjus. So menurut Euderon, perkara ini sebenarnya adalah merujuk kepada Luffy, yang mana juicy tu boleh juga bermaksud latex atau resin person. So dalam channelnya, Euderon ada membuatkan satu teori yang sangat lucu kalau kita fikir secara istilahnya, tapi dari penerangan Euderon sangat amatlah masuk akal. Euderon mengatakan mungkin gear Luffy seterusnya adalah gear reverse. Yes, aku sendiri bila dengar pendapat ni rasa macam nak tergelak juga, tapi bila diterangkan baru aku mula rasa macam masuk akal juga. So maybe aku akan terangkan teori Euderon pasal gear reverse tu dalam next video, sebab agak panjang jugalah dia punya penerangan Euderon tu kan, dan aku kena ulang banyak kali untuk faham secara tuntas sebelum aku hidangkan kat korang, sebab takut nanti aku tersalah terang pula kan. So secara ringkasnya Euderon mengatakan gear reverse Luffy itu adalah sebagaimana perihalnya getah. Sekiranya direversekan prosesnya, getah adalah berasal dari latex atau susu getah kalau kita nak mudah faham. So menurut Euderon, Jushi ataupun juicy itu juga merujuk kepada proses penyonsangan getah dari getah kepada susu getah. Sebab macam yang aku terangkan pada awal tadi, Euderon mengatakan menurutnya Oda menggunakan 3 kaedah dalam menulis jalan cerita serinya, which is one of it adalah two side of the same coin. So di sinilah datangnya gear reverse menurut Euderon, dan di sini jugalah reversing Gomu Gomu no Mi berlaku yang menjadikan Devil Fruit Luffy menjadi cecair ataupun juicy. Dan menurut Euderon lagi, the word play untuk Jushi no Hito adalah Gomu no Hito adalah 1, 5 dan 6. 1 untuk Hito, 5 untuk Go dan 6 untuk Mu. So menjadi Gomu no Hito. Dan kalau kita susun balik nombor ni, kita akan dapat chapter 561. Dan kalau kita tengok cover page chapter 561, kita dapat melihat tubuh Luffy upside down, tunggang terbalik, direversekan. So inilah semua ke-6 teori yang aku dapat dari Euderon, dari channel dia. So kalau korang nak tengok video dia, aku rasa tak perlu aku promote lagi kot sebab dia lebih dikenali berbanding aku. So guys, what do you think tentang teori ini? Dan tolong tinggalkan komen korang juga berkenaan prediction korang sendiri, apa yang akan berlaku dalam next chapter nanti. Okay, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi